besar yang telah menggoncang Madinah pada satu waktu dahulu adalah berita kewafatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada di antara sahabat-sahabat Nabi yang hampir tidak percaya bahawa Rasulullah itu adalah manusia biasa yang juga akan mati. Di antara manusia yang tidak percaya Rasulullah itu mati adalah Sayyidina Umar. Bagaimana Umar menghunuskan pedang dan bersedia untuk membunuh sesiapa sahaja yang mengatakan bahawa Rasulullah telah pun wafat. Bukannya Sayyidina Umar tidak tahu arti kematian, kerana Umar terlibat dalam semua peperangan bersama Rasulullah. Umar melihat sahabat-sahabatnya mati syahid. Dia tahu kematian ialah sesuatu yang pasti. Tetapi kerana sikap cinta dan kasih kepada Rasulullah, maka seolah-olah Rasulullah ni tak boleh mati. Umar kata sesungguhnya Rasulullah itu hanya pengsan, seperti pengsannya Nabi Musa di Tur Saida. Nanti sedarlah dia, kata Umar. Suasana menjadi kelam kabut apabila Umar mula menghunuskan pedang. Jangan kata Nabi mati, dia marah. Ketika itulah datang Abi Bakrin radhiyallahu anhu memanggil Umar dan memanggil semua yang ada pada waktu itu berkumpul di hadapan. Lalu Abi Bakrin membacakan firman Allah, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul," sampai habis ayatnya 144 Ali Imran. Maksudnya, dan tiadalah Muhammad itu melainkan ia seorang rasul dan telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Dia baca ayat itu sampai soal kematian rasul. Lalu Abi Bakrin meneruskan ucapan, "Ayyuhan nas, man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun wa la yamut." Wahai manusia, kata Abi Bakr, barang siapa yang menyembah Muhammad, yang ta'asuf kepada Muhammad atas sifat tubuh badan dia, faqad mat, Muhammad telah pun mati. Wa man kana ya'budullah, tapi siapa di antara kamu yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun wa la yamut, maka Allah itu hidup dan tidak akan mati. Bila Umar dengar ayat itu dan ucapan Nabi Bakrin yang tersebut, lalu jatuhlah pedangnya. Menangislah dia teresak-esak. Tahulah dia bahawa Rasulullah telah pun wafat. Maka para sahabat terpaksa mengadakan mesyuarat dengan meletakkan jasad Rasulullah di makamnya, di tempat sekarang. Belum lagi dimandikan, maka sahabat berhimpun di suatu tempat yang bernama Saqifah Bani Sa'adah. Inilah tempat berhimpun untuk bermesyuarat melantik khalifah pemimpin yang baru.
untuk menggantikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan jasad Rasulullah belum diuruskan, sahabat telah datang ke sini di perkampungan Bani Sa'adah, di mana riwayat menyebut Nabi selalu bermain dan duduk di sini, di kawasan kampung Bani Sa'adah. Dan bagaimana telah disebut oleh almarhum Asy-Syaikh Said Hawa di dalam kitabnya Al-Isra. Beliau menulis, apabila para sahabat bermesyuarat untuk melantik pengganti Rasulullah, dalam keadaan membiarkan jasad Rasulullah belum diurus, dibiarkan dahulu, mereka datang bermesyuarat memilih pemimpin. Kata Said Hawa, itulah tandanya bagaimana sahabat mengajar kita bahawa persoalan memilih kepimpinan adalah lebih besar daripada jasad Nabi yang lain. Persoalan memilih orang yang akan memimpin kita bukan persoalan main-main, bukan persoalan projek-projek kecil, bukan persoalan RM5, RM10 yang kita dapat. Persoalan yang membawa sampai ke negeri akhir. Allah berfirman, yauma nad'u kullu unasin biimamihim. Pada hari kiamat, kata Allah, kami akan panggil kamu, himpunkan kamu biimamihim, bersama imam kamu. Buka tafsir, imam itu maksudnya pemimpin yang kita bersama dengan. Kalau pemimpin itu kufur kepada Allah, pemimpin itu menolak Islam, pemimpin itu menolak sunnah Nabi, maka jauhilah pemimpin jenis tersebut. Kita mesti bersama dengan para ulama, wajib bersama dengan kepimpinan ulama yang akan memimpin kita insya-Allah, bukan sekadar di dunia ini, tapi sampai ke negeri akhirat. Kerana di antara golongan, kata Rasulullah, yang bakal memberi syafaat kepada manusia, dalam hadis At-Tabrani, Rasulullah menyatakan 3 golongan manusia yang Allah beri dia license untuk syafaatkan manusia pada hari kiamat. Pertama, golongan Nabi-Nabi. Kedua, para syuhada yang mati syahid. Ketiga adalah para ulama. Orang yang faham mengerti Islam, mereka akan tolong bantu kita esok di negeri akhirat. Maka sebelum mereka bantu kita, ayuh kita bantu mereka untuk menegakkan Islam. Ayuh kita beri sokongan yang tidak berbelah bagi, supaya ulama-ulama ini terus bersama dengan Islam dan membimbing kita insya-Allah sampai di hadapan pintu syurga Allah. Maka soal kepimpinan jangan diambil remeh, jangan dianggap kecil, kerana sesungguhnya Allah akan membangkitkan kita bersama kepimpinan kita pada hari kiamat. Silap kita memilih pemimpin, tersilap langkahlah kita ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka dilantiklah. Cadangan pertama adalah Abi Bakrin mencadangkan sendiri supaya Umar menjadi khalifah. Awal-awal nama naik Sayyidina Umar. Ini cadangan, bukan kempen bawa bilang kahwin. Ini cadangan. Majoriti sahabat mau supaya Umar menggantikan Rasulullah. Kerana betapa banyak hadis yang menyebut kehebatan Umar dalam banyak-banyak riwayat. Dan berapa banyak ayat yang turun bila Umar bercakap. Ayat turun seperti perintah berhijab, maqam Ibrahim, pengharaman Arab. Semua ini daripada mulut Umar radhiyallahu anhu. Maka bila dicadang Sayyidina Umar, Umar bangun dan Umar menyatakan, lebih baik kamu semua ambil pedang, cincang tengkuk aku.
daripada aku mengambil amanah yang berat ini. Bayanglah muslimin muslimat, betapa berat amanah seorang pemimpin untuk dia jawab di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatin, kata Rasulullah. Kamu semua adalah pemimpin, kata Nabi. Kamu akan ditanya tentang soal kepimpinan kamu. Pemimpin negara ke, pemimpin keluarga ke, pemimpin pejabat ke, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu akhirnya Umar mencadangkan Abi Bakr. Lalu semua setuju, kerana Abi Bakr orang yang paling rapat dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diputuskanlah Abi Bakr menjadi khalifah di tempat ini, Saqifah Bani Sa'adah, yang dulunya ada dewan, ada balai, dan dikekalkan dalam bentuk kerajaan Arab Saudi, menanam pokok-pokok hijau di sini. Sebab itu satu-satunya tempat hijau di Madinah ialah Saqifah Bani Sa'adah. Inilah tempat dia, dan Rasulullah sering datang ke sini dan mengambil wudhu. Mana tempat Nabi ambil wudhu? Tepi sikit. Jangan berebut ya. Mana tempat Nabi ambil wudhu? Dia piping. Di situlah kawasan Rasulullah sering mengambil wudhu, yang keluar air. Itulah yang abang duduk, tempat abang duduk. Kawasan itulah